Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Cikgu Alia. Hari ini kita akan masuk dalam bab yang sama iaitu bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Keuangan. Okey, bahagian 2. Okey, kalau semalam kita dah tengok menetapkan matlamat keuangan dan menilai kedudukan keuangan dalam proses pengurusan keuangan. Okey, hari ini kita akan tengok 3 lagi daripada proses ini iaitu mewujudkan pelan keuangan, melaksanakan pelan keuangan dan mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, kita masuk hasil pembelajaran kita. Di akhir pembelajaran, murid berupaya untuk menguraikan proses pengurusan keuangan yang berkesan dengan betul. Okey. Saya harap kamu masih ingatlah apa yang kita dah belajar pada kelas yang sebelum ni, okey? Okey, kita masuk yang ketiga yang dulu iaitu mewujudkan pelan keuangan. Pelan ni macam rancangan lah. Okey. Yang pertama, dalam pelan keuangan kita kena tahu sumber pendapatan kita dan sumber perbelanjaan. Pendapatan ni adalah hasil daripada usaha kita lah. Daripada gaji ke, daripada hasil perniagaan kita ke, daripada hasil saham ke, macam tu. Dan sumber perbelanjaan ni, macam dia cakap ni, kalau pendapatan aliran tunai masuk. Maksudnya awak dapat duit, macam tu. Dapat pendapatan lah. Okey, kalau sumber perbelanjaan ialah keluarlah awak berbelanja. Awak guna duit awak tu untuk beli sesuatu. Okey. Dalam sumber pendapatan terdapat ada 2 pendapatan lagi iaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Okey, untuk pendapatan aktif ialah pendapatan utama, pendapatan yang diterima melalui usaha sendiri. Ini adalah daripada gaji atau elang gaji awak tu lah. Okey, kalau pasif pula ialah pendapatan yang masih diterima walaupun diri sendiri terlibat secara tidak langsung dalam perjanaannya. Contohnya, kalau awak buat rumah sewa tu, duit bulanan sewa tu ke, ataupun faedah daripada bank ke, dividen ke, atau apa-apalah daripada yang bukan yang awak pergi kerja hari-hari, bukan hasil daripada itulah. Hasil sampingan-sampingan yang lain lah. Okey, untuk sumber perbelanjaan pula juga terbahagi kepada 2 iaitu perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap ni ialah mesti dibayar. Memang setiap bulan tu awak mestilah kena bayar dia berapa-berapa kan. Mesti dah kena tolak siap-siap dah dia ni. Okay, contohnya sewa rumah. Okay, sewa rumah mestilah kena bayar kan. Kalau tidak nanti kena keluar. Ataupun insurans. Ataupun ansyuran kereta. Okay, kalau perbelanjaan tak tetap ialah perbelanjaan yang berubah. Dia kadang-kadang dalam bulan ni awak beli. Kadang-kadang bulan depan awak tak beli pun. Macam tu. Contohnya petrol. Contoh kalau petrol ni kan kita tak tentukan bulan ni betul ke kita akan pergi kerja selama 30 hari cukup. Kadang-kadang mungkin kita akan cuti sehari, maka jumlah petrol kita mesti akan berkurang. Sama juga makanan. Ada masa kita nak makan sedap je kan. Ada masa kita makan biasa-biasa saja. Jadi dia takkan samalah jumlah perbelanjaan dia tu. Hiburan, bil utility dan sebagainya. Okey, kita tengok dalam aliran tunai ni pula dia ada terbagi kepada 2 iaitu positif dan negatif. Kalau positif ni ialah pendapatan awak melebihi daripada perbelanjaan awak. Ini memang sangat bagus dan awak memang perlu terapkanlah dalam diri awak. Okey, kalau negatif ialah perbelanjaan melebihi pendapatan. Ini bahaya. Ini sangat bahaya yang boleh membuatkan awak jadi muflis. Okey. Kita tengok macam mana
langkah-langkah untuk kita nak wujudkan pelan keuangan kita. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan tu dalam jangka masa pendek ke, jangka masa panjang ke, ikutlah apa yang kita nak waktu semasa tu kan. Okey, seterusnya anggaran. Buat anggaran awal untuk mencapai matlamat. Maksudnya berapa bilangan awak nak gunakan tu. Okey, maaf. Seterusnya mengira simpanan bulanan. Simpanan bulanan awak ni cukup ke tak untuk matlamat yang awak nak capai ni? Awak kena kira tu. Kalau tak cukup, awak tak boleh lah untuk teruskan dengan pelan keuangan awak. Okey, seterusnya menganalisis tabiat perbelanjaan. Tabiat perbelanjaan ni contoh dari segi yang tetap tu tetap lah kan. Yang tak tetap tu kita kena tahulah yang tak tetap tu melampau ke tak. Daripada untuk kita ada plan keuangan membeli sesuatu. Okey, seterusnya menetapkan tempoh masa. Tempoh masa ni pun penting juga supaya awak tahulah berapa duit yang perlu awak kumpul sebelum capai waktu awak nak belilah. Okey, seterusnya menentukan strategi pendapatan untuk matlamat. Okey, mestilah ada strategi, okey? Okey. Seterusnya, ini adalah contoh matlamat kewangan seorang individu. Kita tak tahulah siapa Okey, contoh dalam umur 25 tahun dia nak beli kereta. Kereta dia harga RM50,000. Okey, seterusnya bila dia dah umur 30 tahun, dia dah berkahwin dan dia dah berkeluarga, dia dah ada anak-anak kan. Jadi plan keuangan dia adalah RM150,000. Okey, seterusnya bila umur 35 tahun pula dia nak ada rumah sebiji. Contohnya dia nak ada rumah sebiji, rumah tu berharga RM250,000. Okey. Lepas tu ni anggaran dia untuk 55 tahun nanti. Bila dia dah umur 55 tahun, dia nak ada duit simpanan untuk pendidikan anak-anak dia lah sebab dia dah ada keluarga tadi. Mesti dia dah ada pendidikan ni. Macam awak lah, awak dah pergi tadika, awak dah pergi sekolah rendah, sekolah menengah. Mungkin lepas ni awak dah nak masuk matrik ke, diploma ke, apa-apalah. Dan universiti lah seterusnya kan. Okey. Seterusnya bila umur 60 tahun. Bila 60 tahun ni mungkin anggaran dia lah dalam kepala dia, anggaran ni mesti anak-anak dia dah habis belajar, maka simpanan dia adalah untuk persaraan dia. 60 tahun ni biasanya ramai orang dah pencen kan. Dan untuk perlancongan. Siapa je tak suka melancong kan? Dah tua ni lah kita nak melancong. Betul tak? Muda kita dah sibuk kerja. Macam itulah. Itulah sebenarnya penting lah kalau awak ada matlamat ni lah. Anggaran umur ni awak nak ada apa? Umur ni awak nak ada apa? Kalau perempuan mungkin awal sikit yang kahwin tu. Macam tu. Kan? Okey. Seterusnya kita masuk yang keempat iaitu melaksanakan pelan keuangan. Dalam pelan keuangan ini adalah carta dia lah. Yang pertama, melaksanakan penukaran perancangan kepada tindakan. Awak dah plan, awak kena buat tindakan. Okey, lepas tu melaksanakan plan keuangan iaitu terbagi kepada dua, iaitu seorang harus membuat perbandingan antara perbelanjaan sebenar dan yang dirancang. Yang kedua, dalam waktu dia nak laksanakan pelan keuangan dia tu, dia mestilah bersedia untuk mengubah tabiat diri sendiri untuk mencapai perancangan, dan yang terakhir membantu mengenal pasti pembaziran. Dia dah tahulah kat mana yang dia boleh yang boleh menyebabkan pembaziran. Okey. Semasa melaksanakan pelan keuangan, ada 3, seorang patut mengutamakan pembelanjaan tetap, pembayaran pembelanjaan tetap. Okey. Ni ansuran kereta, pembayaran kad
kad kredit. Sebab apa? Sebab ramai je orang dekat orang dewasa ni dia jatuh muflis sebab dia tak utamakan perbelanjaan tetap ni. Bila kita dah ada ansuran ni, kita memang sangat perlu bayar dia tepat lah kalau boleh kan. Memang tak boleh tinggal. Seterusnya, mengelakkan pembayaran ansuran. Ni saya cakap tadi lah. Supaya tiada pembayaran faedah. Faedah ni adalah tambahan daripada pembayaran asal lah. Seperti cas lewat bayar. Okey. Seterusnya, memastikan aliran tunai bulanan sentiasa positif, iaitu pendapatan lebih besar daripada perbelanjaan. Jangan pendapatan lebih kecil daripada perbelanjaan. Bahaya sangat tu tau. Okey, kita tahu contoh perbandingan antara perbelanjaan bulanan dirancang dan perbelanjaan sebenar Ramesh. Okey, ni Ramesh. Ni adalah perbelanjaan dia lah, makanan, hiburan, bil elektrik dan air. Okey, ni adalah perbelanjaan yang dirancang. Okey, ni adalah perbelanjaan bulanan sebenar. Okey, sebenarnya 350. Kurang daripada yang dirancang. Okey, baguslah kalau macam ni. Kurang lagi bagus. Okey, kalau hiburan dia dah terlajak. Sebab tu saya merahkan lah kat sini. Okey, dia dah terlajak RM100. Kan? Untuk bil air pula, dia kurang bagus dia ni. Berjimat dalam rumah. Maksudnya dah kurang RM100. Jadi keseluruhan perbelanjaan bulanan dia RM750. So kita boleh fahamlah bahawa perbelanjaan bulanan sebenar Ramesh adalah lebih kurang daripada perbelanjaan bulanan yang dirancang, iaitu oleh sebanyak 800. Okey, maksudnya kat sini kuranglah 50. Jadi dia boleh simpanlah 50 ni sebab dia dah settle dah untuk perbelanjaan bulanan yang telah dirancang. Okey, hal ini disebabkan pengurangan perbelanjaan Ramesh dalam makanan dan bil elektrik dan air melebihi penambahan perbelanjaan dalam hiburan. Okey, dia dah terlajak dekat hiburan, maka dia berjimat dekat dua ni lah, makanan dan bil elektrik. Okey, kita tengok yang kelima, iaitu mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, cara untuk kita menilai kebolehsanaan. Ni kita dah rancang, kita dah laksanakan pelan kewangan kita. Seterusnya kita kena semak lah betul ke tak apa yang kita buat tu kan. Yang pertama ialah mengenal pasti sumber pendapatan dan perbelanjaan. Okey, sumber ni itulah. Sumber pendapatan pasif, aktif, sumber perbelanjaan tetap, tak tetap, yang tu. Seterusnya, memastikan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan. Okey, simpanan kita mesti 10% tau. Ingat Okey, seterusnya, sekiranya menghadapi aliran tunai, aliran tunai negatif, kurangkan perbelanjaan tidak tetap dan tambahkan sumber pendapatan. Dah jadi perbelanjaan melebihi pendapatan, awak kena cari cara lah untuk betulkan balik. Okey? Dan seterusnya, mengutamakan perbelanjaan tetap. Ini penting Okey. Diberi bahawa Ahmed dinaikkan pangkat dan menerima kenaikan gaji sebanyak 20% daripada 3,000. Ni gaji dia, gaji awal dia 3,000 dan dia naik pangkat, dia dah naik 20%. Namun syarikat pelaburannya juga membuat keputusan untuk mengurangkan perbelanjaan dividen bulanan sebanyak RM50 daripada 100. Cari gaji baru Ahmed dan jelaskan tentang pendapatan lebihan Ahmed. Okey, gaji baru Ahmed 3,000 tambah dengan 3,000 darab 20% daripada gaji, penaikan gaji dia lah. Jadi gaji yang baru dia ialah 3,600. Okey, seterusnya dividen baru diterima. Sebelum ni dividen dia terima 100 sen.
RM100 untuk sebulan. Okey, namun bila syarikat dah kurangkan kepada 50, tinggallah dividen dia 50. Okey, pendapatan lebihan, ni mungkin dah ada buat kerja-kerja tambahan lah, grab food ke apa ke kan, kita tak tahu. Okey, gaji lebihan dia 1490. Maka nak tahu pendapatan lebihan dia sebab dia dah tambah dengan 600 tadi dan tak tolak dengan 50, dapatlah 2040. Maka pendapatan lebihan bertambah sebanyak 550. Dan Amir mempunyai lebih banyak wang setelah perbelanjaannya. Dan selepas ansyuran pinjaman, Amir boleh menyimpan baki wangnya dalam bank dan mendapat faedah yang akan menambahkan pendapatan. Okey, maksudnya Amir ni tak berlaku kerugian lah. Okey, itu saja daripada saya untuk 5 proses keuangan kita ni. Sekian, terima kasih. Bye.